Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, kita rafakkan puji dan syukur kepada Allah Ta'ala dengan setinggi-tinggi kesyukuran kehadratnya. Pada pagi ini Allah Ta'ala masih lagi memberi nyawa kepada kita, memberikan pada kita peluang untuk sama-sama kita dapat meneruskan amal bakti dan ibadat kita kepada Allah Ta'ala, serta memperbaiki akan segala kekurangan, kealpaan dan kelalaian kita. Alhamdulillah, sekali lagi juga kita diberi peluang untuk dapat duduk dalam pengajian kuliah duha setelah mana kita bercuti berbulan-bulan, ya. Di kadang-kala kalau tak ada pengajian kuliah ni rasa kosong saja, ya. Jadi bila ada ni rasa macam kembali diri kita ni kena charge balik. Rasa macam power tu dah masuk semula, ya. Alhamdulillah. Baik. InsyaAllah pagi ini kita akan menyambung semula berkenaan dengan tafsir dan tadabbur kita dalam surah An-Nur pada ayat yang ke-42. Kita akan sambung pada ayat yang ke-42. Saya akan bacakan sehingga pada ayat 46. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Walillahi mulkus samawati wal ard wa ilallahil masir. Alam tara anna Allah yuzji sahaban thumma yu'allifu bainahu thumma yaj'aluhu rukaman fatara al-wadqa yakhruju min khilalihi وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَنْ مَنْ يَشَاءُ يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. Sadaqallahul azim. Baik, maksud daripada ayat 42 sehingga pada ayat 45. Dan milik Allah Ta'ala jualah kerajaan langit dan di bumi, dan hanya kepada Allah Ta'ala lah kembalinya akan seluruh makhluk itu. Tidakkah engkau wahai manusia melihat
bahawa Allah Ta'ala menjadikan awan itu bergerak dengan secara perlahan. Kemudian Allah mengumpulkan awan-awan itu, lalu dia menjadikan awan tersebut bertumpuk-tumpuk, lalu engkau melihat hujan keluar daripada celah-celahan awan tersebut. Dan dia Allah Ta'ala juga menurunkan butiran-butiran ais daripada langit, iaitu dari gumpalan-gumpalan awan seperti gunung-gunung. Maka ditimpakannya butiran-butiran air itu kepada siapa yang dia kendaki dan dihindarkannya daripada sesiapa yang dia kendaki. Kilauan kilatnya pula hampir-hampir menghilangkan penglihatan. Allah mempergantikan malam dan siang. Sesungguhnya pada yang demikian itu pasti terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai penglihatan yang tajam. Dan Allah Ta'ala menciptakan semua jenis hayawan itu daripada air. Maka sebahagian ada yang berjalan menggunakan perutnya, sebahagiannya berjalan menggunakan dua kakinya, sedangkan sebahagian yang lain berjalan dengan empat kakinya. Allah Ta'ala menciptakan apa yang dia kendaki. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu maha berkuasa atas segala sesuatu. Sesungguhnya kami telah menurunkan ayat-ayat yang telah memberikan penjelasan kepada manusia, dan Allah Ta'ala memberi petunjuk siapa yang dia kendaki kepada jalan yang lurus. Baik, ayat yang kita bacakan ini, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, iaitu ayat-ayat yang membuktikan kewujudan Allah Ta'ala dan keesaannya serta kebesaran ciptaannya. Ayat ini Allah Ta'ala berbicara tentang bukti wujudnya Tuhan. Yang kedua, Tuhan yang wujud itu bersifat esa. Yang ketiga, menunjukkan tentang kebesaran ciptaan Tuhan kepada segala kejadian. Baik. Itu maksud daripada ayat 42 sehingga ayat 46. Sekarang ni kita pergi ayat per ayat ya. Okey, kita tengok ayat 42 terlebih dahulu. Allah menyatakan walillahi, dan baginya Allah Ta'ala itu. Perkataan lam pada lafaz Allah memberi maksud kepada dua makna. Pertama, lam maknanya litamlik. Litamlik. Apa itu tamlik? Tamlik itu maknanya memiliki. Tamlik itu maknanya memiliki. Yang kedua, lam pada perkataan lillahi itu maknanya adalah bukan memiliki sahaja, tetapi ia memberi maksud kepada yang menguasai. Yang menguasai. Yang menguasai. Litamlik, dan juga dinamakan sebagai litaqdir, iaitu menguasai dan memiliki. Okey. Apa segala yang ada di langit dan apa jua yang segala ada yang di bumi, bila Allah Ta'ala sebut segala yang berada di 7 lapisan langit dan 7 lapisan bumi, maknanya tiada yang terkecuali daripada pemilikan Allah dan daripada kekuasaan Allah Ta'ala itu. Bila Allah kata mulkus samawati wal ard, maknanya semua yang berada di 7 petala langit dan 7 petala bumi itu adalah milik Allah. Yang kedua, berada di dalam perancangan dan kekuasaan Allah. Baik, ibu-ibu sekalian rahmati Allah, itu dari sudut tafsirnya. Dari sudut tafsirnya, kita tengok apa ulama sebutkan tentang ayat yang ke 52 ini. Hujung ni saya tertinggal. Wa ilallahil masir, setelah Allah bagi tahu itu miliknya dan itu adalah penguasaannya, maka Allah menyatakan segala apa yang ia milik akan kembali kepadanya. Al-masir, ulama menafsirkan maknanya akan dikembalikan. Dikembalikan itu ada dua tafsiran. Pertama, al-masir maknanya dihidupkan kembali di hari akhirat. Maknanya semua makhluk yang ada di langit, yang kita tak tahu, yang kita tak nampak, juga yang ada di bumi, semuanya nanti di padang mahsyar hari akhirat akan dihidupkan semula. Itu makna al-masir.
Yang kedua, makna al-masir itu adalah semuanya akan dimatikan oleh Allah atau diambilnya oleh Allah Ta'ala, walaupun tak semestinya Allah hidupkan dia balik. Tak semestinya Allah hidupkan dia balik. Jadi al-masir itu boleh memberi dua maksud. Pertama, Allah ambil kemudian hidupkan, ataupun Allah ambil tanpa mengembalikan. Jelas Baik. Sekarang kita tengok apa yang Allah nak sampaikan daripada ayat 52. Kan banyak kita jumpa ayat ni kan. Apa sebenarnya Allah Ta'ala nak sampaikan? Berdasarkan kepada ayat ini, ia menggambarkan tentang sifat rububiyah, melambangkan tentang sifat Tuhan, sifat ketuhanan. Rububiyah tu apa? Rububiyah tu bukan Kak Rabiah. Rububiyah itu adalah merupakan sifat ketuhanan. Macam mana kita nak kenal Tuhan? Nak kenal orang boleh tak? Macam mana kita kenal orang? Nama dia kan. Lagi macam mana kita kenal orang? Dia serupa kita lah kan? Dah lembu tak serupa kita. Tengok dia ada mata, dia ada hidung, rupa kita lah tu, orang lah tu. Kita tengok dia pun sosial, bercakap, kita tahu lah orang. Jadi bagi Tuhan pun kita kena tahu macam mana nak kenal Tuhan. Jadi Allah bagi tahu salah satu untuk mengenali Tuhan itu, dan ia adalah sebenar-benar Tuhan yang esa atau Tuhan yang satu, adalah apabila kamu melihat ia memiliki segala yang wujud. Ia memiliki segala yang wujud. Bila Allah milik segala yang wujud, maknanya takkanlah pemilik itu tidak wujud. Saya buat botol air ni, contoh, takkanlah botol air ada, saya tak ada. Kalau dah saya tak ada, botol air ada, siapa yang buat botol air? Macam tu. Jelas kita nampak kereta penuh kat masjid. Siapa punya kereta ni? Tak lah Ustaz, tuan dia tak ada. Ni macam ni. Jadi bila wujudnya sesuatu, maknanya wujud Tuhan yang mewujud atau pemilik yang mewujudkan kewujudan itu. Faham Itu cara pertama Allah nak ajar manusia macam mana nak kenal Tuhan, dan macam mana nak tahu Tuhan itu wujud. Okey, jelas Jadi yang pertamanya untuk mengenali Tuhan itu wujud adalah dengan kita melihat wujudnya langit dan juga bumi, dan apa yang wujud dalam kehidupan di dalam keduanya. Maknanya bukan langit dan bumi saja wujud, tetapi ada makhluk-makhluk lain yang wujud di dalam langit dan juga di bumi. Maka itu menunjukkan kewujudan Tuhan yang mewujudkan mereka. Itu namanya sifat rububiyah. Sifat rububiyah. Pertama apa dia? Wujudnya Tuhan, kerana bukti Allah mewujudkan alam ini. Yang keduanya, bukan sekadar langit dan bumi itu wujud, tetapi kewujudannya itu di dalam peraturan. Di dalam peraturan. Itu balik kepada tafsir yang saya kata tadi, apa dia? Tamlik. Bukan tamlik, apa satu lagi tu? Menguasai, minta maaf. Menguasai. Di sini melambangkan sifat Tuhan itu bukan sekadar pencipta, tetapi yang berkuasa. Okey, saya nak tanya ibu-ibu sekalian, akak-akak lah pak muda-muda belaka. Contoh saya nak bagi contoh. Saya, contoh sajalah, saya adalah merupakan chairman dekat sebuah syarikat. Soalan saya, apakah semestinya pengurusi syarikat itu pemilik syarikat? Tolong jawab. Tak kan? Saya sebagai nazir Masjid Irsyad, ini bukan nak ambil alih kuasa ni. Apakah itu bererti masjid saya punya? Tak, saya pengurus. Betul kan?
Katakanlah saya seorang raja di sebuah negeri. Apakah negeri ini semua saya punya? Tak. Tapi saya penguasa yang tertinggi. Dekat sini kata para ulama nak membedakan di antara Malikul Muluk dengan Al-Muluk. Al-Muluk maknanya raja yang menguasai kerajaan. Al-Mulk kerajaan. Al-Muluk raja yang menguasai kerajaan. Tapi Allah Ta'ala bukan sekadar ada kerajaan. Kerajaan ni ada kuasa lah, tetapi dia empunya kepada apa yang ia kuasai. Ada beza tak kat situ? Beza. Ada beza. Ada orang ada kuasa tapi dia tak milik. Ada orang dia milik tapi dia tak berkuasa. Betul kan? Kereta siapa punya milik? Kita lah. Kita beli, betul tak? Tapi apakah semua apa yang kita milik kita berkuasa? Tak. Bila kita duduk kat jalan raya, pihak berkuasa lebih berkuasa daripada pemilik kereta tu. Betul kan? Mas kita punya, kan? Tapi kalau tak pakai kena saman walaupun kita punya. Saya beli dah tuan, tapi saya tak pakai, saya tak kira. Awak punya, awak tak pakai, awak kena. Jadi nak memberi faham kepada kita dekat sini, itulah beza yang Allah nak bagi tahu kepada manusia antara Tuhan dengan orang yang ada kerajaan yang mengaku dirinya Tuhan. Seperti Firaun dan yang seumpama dengannya. Firaun dia ada kerajaan, tapi Mesir dia punya ke? Tak, sekarang dah orang lain punya. Betul kan? Jadi kat situ Allah nak bagi faham kepada manusia apa beza di antara Tuhan yang disembah dengan Tuhan yang mengaku untuk disembah. Jelas ya? Ibu dengan anak. Anak empunya ibu ke? Sudah. Anak kita ni empunya kita ke? Ada kata ya. Macam mana ni? Dua mazhab dah. Bukan empunya kita. Kalau empunya kita, kita boleh twin je. Mari kuliah, mari. Jangan mari, jangan mari. Kita kata mari, dia tak mari. Kita kata tak payah mari, dia mari pula. Jadi bukan kita punya. Walaupun dia binkan pada kita, kepada ayah suami kita kan. Maknanya kita ada kuasa ke atas dia, tapi kita tak memiliki dia. Ya? Baik. Jelas kat situ Maka dekat sini Allah Ta'ala nak menjelaskan bahawasanya dia adalah Tuhan yang menciptakan dan tiada yang menciptakannya. Yang kedua, dia adalah Tuhan yang menguasai dan memiliki kerajaan sepenuhnya yang tiada kerajaan seperti kerajaannya. Itu maksud daripada ayat yang kita bacakan. Ya. Dan yang ketiga, bila tadi yang saya sebut untuk berkuasa. Yang ketiga saya kata tadi apa? Ulama tafsir litamlik. Maknanya kat sini Allah nak memberitahu dia adalah pemilik kepada segala nikmat. Dia adalah pemilik kepada segala nikmat kerana dia adalah pemberi nikmat. Ya. Bila Allah Ta'ala itu pemberi nikmat, maka dia berhak untuk mengambil nikmat itu pada masa bila yang ia kendaki. Inilah satu benda ibu sekalian yang kita kena amalkan, yang kita kena serapkan dan kita kena yakini dan tanamkan di dalam kehidupan seharian kita. Ya. Apa yang Allah Ta'ala ambil daripada kita, kita tak boleh komplain. Sebab kita kena sedar ini dia punya. Dah sampai masa dia bagi sewa kat kita, kita tak bayar sewa. Berhakkah penyewa ambil? Tuan empunya? Berhak. Berhak. Jadi bila kita faham tentang konsep Allah pemberi rezeki dan pemberi nikmat, maka dia berhak menyempitkan atau meluaskan atau mengambil tanpa memberi gantian atau mengambil dengan memberi gantian yang lebih baik. Itu semua adalah merupakan ketetapannya dan juga kekuasaannya. Ya, adalah merupakan kekuasaannya. Okey, jelas kat situ Baik.
Kita tengok dalam surah An-Najmu ayat 31, Allah menjelaskan, lebih kurang untuk menafsirkan ayat yang kita bacakan di sini. Maknanya apa? Ada sebahagian para fuqaha, ulama mufassirin yang lain menafsirkan, maknanya dekat sini, bila Allah empunya milik segala yang ia miliki, Allah berhak untuk membalas ataupun mengganjari setiap keburukan dan kebaikan yang dilakukan. Bila Allah Ta'ala milik, maknanya Allah berhak untuk membalas apa yang kita buat dan memberi ganjaran di atas apa yang kita lakukan. An-Najmu ayat 31, Allah menyatakan, dan milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Termasuk yang Allah milik itu apa? Kebaikan yang kita buat. Jadi kebaikan yang kita buat ini sebenarnya milik kita ke milik Allah? Sudah. Milik kita, bukan milik Allah. Kita buat satu amal soleh, amal soleh itu milik kita ke milik Allah? Dia yang gerakkan. Ya. Jadi milik siapa? Milik Allah. Kalau milik Allah, semuanya milik Allah, kita tak boleh masuk syurga sebab tak ada apa. Sudah. Macam mana tu? Semua amalan yang kita buat ni milik siapa? Milik kita. Betul tak ada tali hayat. Dalam ayat Quran Allah kata apa? Allah menyebutkan, man amila salihan fali nafsih wa man asaa fa'alaiha wa ma ana alaikum bihafiz. Allah menyatakan, apa-apa kebaikan yang kamu buat itu adalah untuk diri kamu, dan apa kejahatan yang kamu buat juga untuk diri kamu, dan aku sentiasa menghantar mereka yang mengawasi apa yang kamu buat. Maknanya apa kat sini? Maknanya dekat sini, semua amalan yang kita buat itu adalah milik kita. Milik kita. Tetapi untuk diterimanya amalan itu ataupun tidak, melayakkan kita mendapat ganjaran, itu milik Tuhan, bukan milik kita. Faham tidak tu? Ya. Itu surah Hud. Nanti saya beritahu ayat, saya tak ingat ayat. Ya. Maknanya kalau kita datang kuliah ni, amalan kita ni kalau Allah Ta'ala terima, jadi milik kita. Kalau Allah tak terima, tak jadilah. So dia ada berkait rapat. Dia akan jadi milik kita bila Allah terima. Dia tak akan jadi milik kita, dia tetap akan jadi milik kita kalau Allah tak terima pun. Maknanya Allah tolak, dia akan jadi milik kita. Ya, sama ada Allah terima, Allah tak terima, dia jadi milik kita. Cuma kalau Allah Ta'ala terima, dia akan jadi milik kita. Cuma ganjaran itu adalah milik Allah. Bila milik Allah, Allah boleh gandakan semahu yang Allah Ta'ala kendaki. Maknanya setiap orang buat amalan yang sama. Amalan tu memang sama kita punya masing-masing, tetapi gaji sama tak? Tak sama. Walaupun buat kerja sama, sebab gaji ganjaran itu milik Allah. Sebab tu dalam surah An-Najmu ayat 31 tadi Allah bagi tahu, ganjaran tu juga milik aku. Sebab tu Allah berhak untuk bagi orang masuk syurga walaupun dia beri makan pada seekor anjing. Bukan soal anjing tu, soalnya ganjaran tu Tuhan punya. Jadi dia boleh bagi apa yang dia nak bagi, banyak mana yang dia nak bagi. Ada setengah orang beri makan ke kucing tapi tak masuk syurga pun. Betul tak? Bagi makan ke kucing, rajin bagi makan ke kucing, tetapi suaminya dijadikan seperti kucing.
Suami dia kau tengok dia takut miau miau. Contohlah. Kan? Maksud maknanya dekat sini kita nak kena jelas, maknanya Allah Ta'ala nak bagi tahu syurga dan neraka, bila sebut ganjaran, syurga dan neraka tu milik Allah. Pahala dan dosa itu juga adalah milik Allah untuk Allah beri hukuman atau ganjaran kepada mereka yang buat baik atau mereka yang berbuat dosa. Okey, jelas Okey, baik. Okey, itu berkenaan dengan ayat yang ke-42, minta maaf. Okey, kita tengok tadabbur pada ayat 42 secara ringkas. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahawasanya tiada suatu pun empunya manusia ini kerana manusia itu bersifat dengan sifat yang lemah. Jadi kita nak kena sedar pengajaran dia yang pertama, ayat ini Allah Ta'ala nak cerita sebenarnya manusia ni macam mana hebatnya dia atas dunia ni bukan milik dia. Saya ni boleh ceramah depan ibu sekalian, ilmu ni bukan saya punya. Ilmu ni Tuhan punya. Kalau Allah tak bagi saya faham, saya pun tidak boleh ada ilmu. Sebab tu kita setiap kali nak belajar, kita minta Allah Ta'ala bagi kita faham. Sebab faham itu datangnya daripada Allah Ta'ala. Ada orang datang kuliah 30 tahun belajar tafsir, balik cucu tanya, Tok belajar apa? Surah An-Nur ayat 42-46. Yelah, cerita apa? Tu jangan kau tanya. Jadi masing-masing ada yang dia belajar tapi Allah tak bagi dia faham. Ada orang yang dia belajar tapi Allah bagi dia faham. Ada orang yang Allah Ta'ala bagi dia belajar, dia faham, dia amal. Ada orang yang Allah bagi dia belajar, dia faham tapi dia tak amal. So semua tu adalah anugerah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey, jelas Baik, itu menunjukkan kekerdilan kita, kekurangan kita, dan kedaifan dan kenaifan manusia itu. Tiada apa yang demikian. Kemudian kita tengok di sini wa ilallahil masir. Di sini menunjukkan pembuktian wujudnya kehidupan selepas pengakhiran dunia ini. Maknanya wujudnya hari kiamat. Kalau kita jumpa perkataan al-masir ni biasanya ia merujuk kepada hari kiamat. Kembali kat ni maknanya kembali itu adalah merujuk pada hari kiamat. Maknanya wujudnya segala apa yang wujud ini akan diwujudkan semula untuk menerima hari pembalasannya, iaitu pada hari kiamat. Kerana dunia bukan tempat untuk dibalas, tetapi akhirat itu adalah merupakan tempat pembalasan. Yang membalasinya itu sendiri adalah Allah sebagai Raja pada hari kiamat. Raja pada hari kiamat. Baik. Kemudian kita tengok ayat 43. Allah menjelaskan pada ayat 43, Allah nyatakan di sini, alam tara annallaha yuzji sahaba. Okey, ibu sekalian, dalam ayat Al-Quran kita tengok lafaz perkataan tara. Tidakkah kamu memerhatikan? Dalam bahasa Arab, melihat ini ada digunakan beberapa lafaz. Yang pertama disebut namanya lafaz ra'a. Ra'a. Satu lagi nazara. Okey. Ini lafaz yang merujuk kepada maksud memandang ataupun melihat. Kalau perkataan ra'a yang kita tengok kat sini tara, maknanya berbeza dengan nazara. Tara ni seakan-akan kita menyaksikan benda yang jauh seakan dekat. Itu tara. Kalau nazara, benda yang dekat tapi kita nampak dia macam jauh.
Okey, saya bagi contoh supaya jelas. Okey, contoh kita tengok dalam ayat Quran, Allah Taala kata, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tidakkah kamu menyaksikan apa yang telah Allah perlakukan kepada tentera bergajah? Okey, saya nak tanya. Masa Allah turun ayat Quran itu, tentera bergajah ada ke dah tak ada dah? Tak ada dah. Mati dah. Abraha semua dah mati dah. Allah turun ke ayat Quran tu selepas Rasulullah diutuskan jadi Nabi. Peristiwa bergajah tu berlaku sebelum Nabi dilahirkan. Sebab tu Nabi dikatakan lahir pada tahun gajah. Sebelum Nabi lahir peristiwa dah berlaku. Tetapi oleh kerana peristiwa itu pernah disaksikan secara berdepan, bertentang mata, secara live oleh pihak musyrikin, kemudian cerita tu dah hilang. Jadi Allah ingatkan balik cerita yang pernah mereka saksikan peristiwa itu di hadapan mata kepala mereka. So maknanya benda tu dah jadi jauh, tapi Allah nak bagi kita nampak dekat. Okey, jelas Okey. Yang kedua, nazara pula, benda yang dekat tetapi manusia nampak dia seperti pandangan yang jauh. Contoh, Allah kata dalam Quran, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Tidakkah kamu menyaksikan bagaimana unta itu diciptakan? Unta ni kan dekat dengan orang Arab. Tiap-tiap hari main unta, bawa unta, naik atas unta. Tapi oleh kerana Allah kata jangan tengok unta saja, tengok yang lebih jauh daripada apa yang ada pada unta itu, maknanya benda yang lebih tersirat pada unta itu adalah bagaimana Allah ciptakan unta tersebut. Maknanya perangai unta tu, manfaat unta tu, kebaikan unta tu kepada masyarakat Arab. Dia boleh simpan air, dia tak banyak kerena dan seumpama dengannya. Tu nampak tak beza antara ro'a dengan nazara. Okey, balik semula pada ayat ni. Ayat ni Allah Ta'ala kata, tara annallaha yusji sahaba. Tidakkah kamu melihat bagaimana Allah menghimpunkan awan-awan. So maknanya dekat sini Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyuruh kita supaya, kan saya kata tadi, tara ni nampak macam benda itu terjadi di hadapan mata kita. Walaupun awan kita tengok jauh tak? Jauh kan? Awan masa nak terjadinya hujan, dia berkumpul, kemudian dia berkepul, dia jadi warna hitam. Kan jauh daripada pandangan mata kita. Tapi Allah suruh kita tengok benda itu seakan-akan benda itu dekat dengan kita. Apa makna dekat sini? Iaitu bagaimana Allah Ta'ala boleh menghimpunkan sesuatu yang jauh hingga ia menjadi dekat. Sebab awan ni kan merata-merata, digerakkan oleh angin, merata-merata. Tapi macam mana Allah himpunkan awan itu untuk ia berhimpun di dalam suatu tempat sebelum dia nak menurunkan air hujan. Maksud kat sinilah Allah Ta'ala suruh kita belajar, kata para ulama, iaitu jangan kamu sekadar melihat terhimpunnya awan itu kerana kegembiraan. Ulama kata jangan sekadar kamu melihat terhimpunnya awan itu dengan kegembiraan kerana isyarat kepada akan turunnya air hujan, tetapi juga adalah kamu melihat bagaimana Allah menggerakkan awan itu yang jauh hingga ia dapat terhimpun dengan mudahnya, seperti mana mudahnya Allah Ta'ala menghimpunkan kembali orang yang telah mati. Sebenarnya isyarat yang Allah nak sampaikan dalam ayat ini kepada kita semua, apa ibu-ibu sekalian, iaitu macam mana Allah Ta'ala boleh himpunkan balik semua jasad-jasad manusia yang telah rosak dan hancur. Yang telah rosak dan hancur. Kan bila kita dah mati, masuk dalam tanah,
daging kita akan lerai. Tulang kita pun dah jatuh ke dalam dasar ni, bumi ni semua, dia akan berselerakkan. Tapi macam mana benda tu Allah boleh himpun balik? Logiknya macam mana? Allah bagi satu contoh logiknya. Logiknya seperti mana kamu tengok awan yang berselerakkan di udara, Allah menghimpunkannya dengan menggerakkan angin, kemudian dia akan terhimpun sehinggalah ia akan menurunkan hujan. So Allah Ta'ala juga berkuasa perintahkan kepada bumi, wahai bumi, mana tulang belulang fulanah binti fulan, himpunkan semua. Bumi tu akan bawa sampai semua tulang dan daging terhimpun, maka Allah akan bangkitkan manusia itu semula dengan jasadnya yang telah sempurna. Okey. Baik, itu ada ulama tafsir dengan tafsiran yang pertama. Baik. Yang kedua, yang menariknya ibu sekalian, Allah menamakan awan ini apabila dia terkumpul, Allah namakan dia dengan perkataan yuzji. Yuzji dalam bahasa Arab maknanya adalah sesuatu yang laku, sesuatu yang laris. Itu dalam bahasa Arab. Contohnya kita kata dalam bahasa Arab dia panggil bida'atun muzjat. Dalam ayat Quran lain Allah kata bida'atun muzjat. Kisah Nabi Yusuf. Bida'atun muzjat ni maknanya barang yang laris, barang yang laku. Allah namakan awan tu sebagai muzjat, yuzji sahaba. Kenapa Allah namakan awan tu sebagai sesuatu yang laris? Kerana bila awan tu bagi turun air hujan, seolah-olah awan itu melariskan hasil yang dikeluarkan daripada bumi. Maknanya Allah Ta'ala nak bagi tahu fungsi awan ini, wahai manusia, macam mana, siapa yang menggerakkan awan tu sampai dia terkumpul satu tempat dan menurunkan air hujan, yang air hujan itu melariskan bumi ini dengan hasil-hasilnya, yang kemudian ia memberi manfaat dan keuntungan yang besar kepada manusia. Kat sini ibu-ibu sekalian, maknanya apa Allah Ta'ala nak kata? Selain pada Allah nak suruh kita fikir siapa yang uruskan pergerakan awan tu, mesti ada Tuhan. Yang keduanya, Allah Ta'ala nak bagi tahu tentang rezeki sebenarnya. Allah Ta'ala nak bagi tahu tentang rezeki. Sebab tu Allah namakan air hujan atau awan itu sebagai pelaris rezeki. Pelaris rezeki atau pembuka rezeki. Sebab tu kalau nak cerita tentang rezeki, biasanya Allah akan cerita daripada atas, bukan angin. Allah cerita daripada langit. Biasa kalau cerita daripada rezeki, mesti Allah cerita benda yang turun daripada langit. Kerana ia sinonim dengan awan yang menurunkan air hujan. Okey? Baik. Okey, saya nak tanya ibu sekalian. Kalau kita siram pokok, kita tiap-tiap hari siram pokok, tapi Allah tak turunkan hujan. Tiap-tiap hari siram, tanam pokok mangga ke, tanam pokok apa, tapi tak payah Allah turunkan hujan. Ambil air laut ke, air sungai ke, agak-agak keluar tak hasil. Ya? Tiap-tiap hari kita siram ni, lama-lama air habis kan. Simpanan air sungai, laut tu susahlah nak habis kan. Tapi secara logiknya patutnya boleh tumbuh. Betul kan? Sebenarnya belum tentu. Kalau kita baca dalam surah Abasa, baca surah Abasa kan, kita hafal surah Abasa, Allah kata apa? Anna sababnal ma'a sabba thumma syaqaqnal arda syaqqa fa'ambatna fiha habba. Allah kata kami tuangkan, sababna, kami tuangkan air hujan tu sikit-sikit. Bila air hujan turun, ibu sekalian tengok kuasa Tuhan. Allah akan jadikan liang-liang bumi, tapi kita tak nampak.
Tapi Quran bagi tahu secara scientifically, orang kaji memang ya. Bila hujan turun, bumi ni dia akan buka liang-liang dia macam air longkang, saluran longkang. Dia akan buka. Mula dia rapat. Kalau tak turun hujan dia rapat. Kita siramlah air macam mana pun dia tutup macam tu. Cuma dia meresap lah. Tapi meresap dia tu lambat. Bila hujan turun, Allah buka. Ada lubang yang kita tak nampak. Syaqaq kena, Tuhan kata, kami buka. Lepas kami buka, mungkin ada pengudaraan ke apa semua, menyebabkan lepas tu barulah akan keluar pohon-pohon yang lain yang kita tak payah tanam pun dia akan keluar. Yang tadi kita tanam, kita kena siram. Yang ni kita tak payah tanam pun pokok tu akan keluar dan mengeluarkan tumbuh-tumbuhan yang lain. Perasan tak, kadang-kadang kita tanam satu tapi yang keluar banyak. Yang banyak itulah keberkatan yang Allah turunkan daripada langit. Yang Allah turunkan daripada langit sebagai untuk memberi rezeki kepada manusia. So, point dia apa dia nak kata, kalau bumi ni Allah tak turunkan hujan, walaupun Allah sediakan air yang cukup untuk kita bertani ataupun untuk kita bercucuk tanam, belum tentu hasilnya akan keluar. Belum tentu hasilnya akan keluar. Maknanya Allah nak memberitahu dalam ayat yang kita bacakan ini bahawasanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu yang telah menentukan dan telah menetapkan bagi kalian itu akan rezeki-rezeki kalian, sama ada dengan mudah ataupun dengan payah. Maksudnya sama ada dengan usaha yang banyak ataupun dengan usaha yang sedikit. Okey, baik. Sebab tu kadang-kadang kita tengok pokok tanam sebelah-sebelah, tapi hasil pokok ni banyak, hasil pokok ini tak sama, walaupun kita tanam pokok yang sama. Kat situ semua Allah Ta'ala nak suruh kita berfikir. Tapi pengajaran yang paling besar, Allah nak suruh kita bukan tengok rezeki itu, tapi tengok bagaimana rezeki itu terjadi. Bagaimana rezeki itu dapat di tangan kita. Jangan tengok rezeki yang telah kita dapat, tapi kita kena tengok bagaimana rezeki itu disusun oleh Tuhan untuk kita dapat. Faham maksud saya? Okey, saya bagi contoh. Kita pergi kedai, kita minta tepung talam, kuih tepung talam kan. Makan sedapnya tepung talam ni. Jangan tengok tepung talam dan jangan tengok makcik yang buat tepung talam tu. Tapi cuba tengok macam mana nak jadi tepung talam tu, dia perlukan bahan apa. Dia ada gula, dia ada santan, kemudian dia ada garam. Benda tu semua siapa yang bagi? Dan bagaimana dia terhasil? Dan siapa yang memastikan bekalan-bekalan itu semua mencukupi? Kalau nak buat tepung talam, ada bahan tak ada, boleh jual? Bukan tepung talam dah, tepung tak ada talam, tak boleh jual. Betul kan? Sama juga kalau kita tengok nasi goreng, makan sedap, jangan tengok nasi goreng tu, tengok macam mana Allah menciptakan beras itu. Bila kita tengok bagaimana beras itu diciptakan, kita akan merasai kekerdilan kita. Kita boleh dapat jutaan. Saya pernah sembang dengan anak siapa tu, Faiza punya ni kan. Dia kata kita produce setiap bulan beras 500,000 setiap bulan, lebih daripada 500,000 packing beras. Bayangkan kalau satu beras harga berapa dia dapat. Itu bukan untung bersih lah. Bayangkan daripada beras tu Allah bagi manusia jadi kaya raya hanya daripada sebutir beras. Jadi kalau manusia boleh kaya dengan beras, Tuhan mempunyai beras yang menciptakan beras itu. Kalau dia tak bagi beras, hilang kekayaan manusia.
Sama juga orang yang jual kuih. Ada orang jual kuih kaya, ada. Orang yang buka restoran kaya, ada. Tapi kalau Allah, jangan tengok pada daging tu, tengok bagaimana Allah tidak memutuskan bekalan dia yang menjadi sumber rezeki. Yang tu yang manusia kena tengok. Tapi banyak manusia tak tengok. Sebab tu kita tengok bila makan tak habis dia buang. Sebab apa dia buang? Dia tak menghargai bagaimana Tuhan menciptakan makanan itu untuk dia. Sebab tu Allah kata dalam ayat Quran, falyanzuril insanu ila ta'amih. Hendaklah manusia itu merenungkan bagaimana Allah beri dia makan. Jangan tengok menu makan, tapi tengok macam mana Allah boleh sediakan makanan itu untuk mereka dapat menikmati makanan tersebut. Okey? Itu satu pengajaran yang perlu untuk kita nilaikan bersamalah, ya. Baik. Okey, kemudian Allah Taala kata kat sini, thumma yaj'aluhu rukama. Kemudian Allah Taala jadikan awan itu menjadi kelompok-kelompok yang berwarna hitam. Dan Allah turunkan padanya hujan. Awan ini juga dalam ayat yang lain Allah sebut sifatnya mu'sirat. Wa anzalna minal mu'sirat. Mu'sirat tu maknanya apa? Awan. Kami turunkan daripada awan itu hujan. Mu'sirat ni apa dia maksud ibu sekalian? Maknanya kita perah. Macam kita ambil satu kain yang basah, kita perah, dia akan menitik. Betul kan? Okey. Ini pun salah satu daripada rahmat Allah, kata para ulama. Allah menurunkan awan tadi, dia menghimpunkan air. Tetapi air yang dihimpunkan oleh awan itu dia tak turun sekali gus. Allah turunkan dia secara bertitik-titik. Titik. Betul kan? Sebab tu kata mu'sirat. Kita bila perah kita nampak air itu turun titik-titik. Dia tak turun macam kita ambil baldi simbah macam tu, ya. Ini menunjukkan rahmat Tuhan, kerana nak pastikan rezeki itu sampai ke semua tempat yang Allah Ta'ala kendaki. Maksudnya setiap jiwa manusia itu ada rezekinya yang telah Allah tetapkan bahagian untuk dia dan bahagian masing-masing. Cuba ibu sekalian bayang, kalau kita tengah naik motor, air hujan yang Allah turunkan tu bukan titik, macam orang curah baldi tu, macam air terjun turun tu, cum, kita naik motor turun sekelompok kena atas kepala, apa jadi? Accident, mati. Kereta sekali turun kalau air macam air terjun, bubur wiper pun tak nampak. Betul tak? Jadi orang akan berlanggaran. Jadi di situ Allah Ta'ala nak bagi tahu apa ibu sekalian, dalam Allah nak bahagi rezeki kita, Allah bahagi dengan kasih sayang dia. Macam seorang ibu, dia tengok anak dia nakal, dia tak nak tahan anak dia bagi duit, takut anak dia mati, dia bagi sikit-sikit. Mak sebenarnya ada saving banyak untuk engkau anak, mak tak nak bagi semua. Kalau mak bagi semua nanti kau membazir. Jadi mak bagi sikit-sikit. Bila masa engkau taat, mak bagi lebih. Bila masa engkau ingkar, mak tahan sedikit untuk kamu. Tapi mak buat macam tu bukan dia benci kepada anak dia, dia buat macam tu sebab dia sayang ke anak dia. So Allah nak suruh kita belajar daripada awan tu, macam mana kasih sayang Tuhan dalam membahagi-bahagikan rezeki kita. Sebab tu dalam hadis Bukhari Nabi kata, innallaha qassama akhlaqakum kama qassama arzaqakum. Allah Ta'ala bahagikan kepada kamu kefahaman agama macam mana Allah bahagikan kepada kamu rezeki kamu. Jadi kita nak kena faham, rezeki kita ni Allah bagi tak sama, agama pun Allah bagi tak sama. Tapi kalau nak cari rezeki kena usaha. Macam tu Allah Ta'ala nak kata, kalau kamu nak agama pun kamu kena usaha.
Kamu nak hidayah pun kamu kena usaha. Sebab Allah Ta'ala kata, aku bagi hidayah pada kamu macam aku bagi kepada kamu rezeki makan dan minum kamu. Sebab tu orang tak boleh bagi alasan, saya tak dapat hidayah Ustaz. Tuhan bagi kamu rezeki. Macam mana Tuhan bagi kat kamu rezeki? Dia bagi kat kamu hidayah. Kamu dapat rezeki ni macam mana? Saya keluar cari kerja. Kenapa tak keluar cari hidayah? Saya keluar tapi dapat nur hidayah. Yang tu tak kira. So maknanya dekat sini, kalau kita nak ilmu, kita kena usaha macam mana kita usaha cari rezeki. Macam mana nak dapat pahala, macam tu kita kena cari macam mana kita nak dapat kekayaan. Itu pilihan kepada kita. Itu Nabi SAW dah sebut dalam hadis. Ya. Cuma Nabi kata di penghujung hadis itu, Nabi kata wa annallaha yu'til ad-dunya biman yuhibbu wa man la yuhib. Allah cuma bezanya, Nabi kata yang beza antara agama dengan rezeki, Allah bagi rezeki pada orang yang dia suka dan orang yang dia tak suka. Dan Allah tidak memberi agama melainkan pada orang yang dia suka sahaja. Bezanya hanya kat situ, dia antara rezeki dan agama. Tapi cara usaha untuk mendapatkannya sama. Ya, sama. Baik. So maknanya dekat sini Allah Ta'ala menyuruh manusia untuk memahami bahawasanya cara Allah menurunkan hujan itu adalah cara Allah mengagihkan rezeki mereka dengan penuh kasih sayang kepada mereka. Sebab tu ada tempat hujan turun sama, tapi kita tengok tempat jiran sebelah kita tumbuh tak berapa lebat, kawasan kita tumbuh agak lebat. Sebab Allah Ta'ala tahu kalau bagi dia lebat, dia sibuk, nanti dia tak datang kuliah. Kak Jah mana ni? Allah tak tahulah. Ni kalau saya tinggal ni, hilang buah-buah saya ni. Ni saya kena balut dulu, saya kena bungkus dia. Jadi Allah Ta'ala maha mengetahui. Ada setengah orang Allah Ta'ala bagi kat dia pun, dia tidak lalai. So itu bergantung kepada masing-masing dalam pemberian rezeki itu. Baik. Kemudian kita tengok kat sini, wa yunazzilu minas sama' min jibalin fiha min barad. Dan juga Allah menurunkan selain daripada air hujan, Allah turunkan daripada langit itu. Tadi Allah Ta'ala kata daripada awan, ya. Ni kali ni Allah Ta'ala bagi tahu daripada langit dan juga daripada bukit bukau, min barad. Apa itu barad? Para ulama menafsirkan yang dimaksudkan dengan barad ini ada beberapa tafsiran. Pertama adalah salji. Barad ni maknanya sejuk, benda yang sejuk, ya. Ais. Allah Ta'ala turunkan ais lah, salji daripada langit, ataupun daripada yang turunkan daripada langit. Yang mana Allah turunkan salji itu, jatuhnya banyaknya ia di kawasan-kawasan jibal. Apa maksud jibal? Pergunungan. Biasanya kita tengok, inilah sebab tu banyak saintis masuk Islam kerana baca ayat Quran. Ni ayat sains ni. Quran mendahului sains. Bila kita naik tempat yang makin lama makin tinggi, kita akan rasa sejuk. Tapi bila kita naik lagi tinggi, oksigen kita akan makin berkurangan. Ya, akan. Sebab tu dalam ayat Quran yang Allah Ta'ala kata, afaman syarahallahu sadrahu lil Islam. Orang-orang yang Allah lapangkan dadanya dengan agama Islam, dengan orang-orang yang Allah tak lapangkannya dengan Islam, kaman yas'adu fis sama'. Orang yang Allah tak lapangkan dadanya dengan Islam seperti dia dibawa naik ke tempat yang tinggi sehingga dia sesak nafas. So Allah Ta'ala buat perbandingan. Orang yang dapat Islam, dia macam orang yang dapat oksigen yang cukup. Maknanya Allah samakan oksigen tu dengan agama. Pentingnya agama lebih daripada oksigen. Tapi Allah nak bagi kita faham, Allah buat analogi macam tu. Tapi orang yang tak terima Islam ni, walaupun oksigen dia dapat, tapi sebenarnya di hari akhirat oksigen kita adalah Islam itu.
Iman itu adalah udara yang memberi nyawa kepada kita di hari akhirat. So dalam ayat ni Allah Ta'ala bagi tahu, kalau kita naik di tempat-tempat yang tinggi, kita tengok kawasan-kawasan yang tinggi, biasanya dia akan sejuk, ada turun hujan batu, kadang-kala turunnya ais yang tebal. Ais yang tebal. Untuk apa pula Allah Ta'ala menciptakan suhu yang dingin ataupun ais yang dingin itu? Yang mana ais itu bongkah dia, Allah kata Allah tak turunkan dengan ketulan batu-batu yang besar yang boleh merejam manusia, tapi Allah turunkan dengan halus dan lembut. Lembut kita tengok macam lembut, kadang orang suka main kan, padahal ais yang jatuh tu bila kita kepal baling sakit. Betul, masa saya duduk kat Jordan dulu, Jordan dia ada 4 season, dia ada musim sejuk. Kita memang time musim sejuk suka main ais. Jakun, tahu jakun? Orang Malaysia kan, jakun. Saya dulu musim sejuk tu main ais. Tapi Pak Arab ni dia nakal sikit, budak-budak Arab ni. Dia tengok orang Malaysia, dia ambil air tu, dia kepal, dia balik. Kena sakit tu. Jadi kita pun kepal, baling dia balik. Dia susah cair. Sebab cuaca dia negatif kan. Cuaca dia pun sejuk, jadi ais tu turun, jadi dia lambat cair. Bila dia nak tukar musim tu, baru dia akan cair. Ya, baru dia akan. Allah jadikan salji itu pun ada sebab-sebabnya yang tersendiri. Ya, hikmah-hikmahnya yang Allah Ta'ala ketahui. Ya. Sebab apa? Sebab bumi itu lepas musim panas, dia datang musim sejuk. Bumi itu dah kering, so Allah nak basahkan balik, nak tumbuhkan musim, apa tu dipanggil, lepas tu musim bunga dan sebagainya. Allah Ta'ala turunkan, datangkan musim sejuk kepada manusia secara bersilih ganti. Baik. Okey, kita tengok apa yang ulama huraikan di sini. Itu dari sudut scientifically lah. So Allah Ta'ala nak suruh manusia berfikir macam mana daripada air itu Allah boleh bekukan air tersebut sehingga dia menjadi ais. Kat situlah manusia boleh belajar bahawasanya air ni sebenarnya boleh jadi ais. Tapi mereka kena tahu apakah suhu yang perlu mereka gunakan untuk mengeraskan air itu tadi. Mengeraskan air itu tadi. Itu hikmah yang Allah nak bagi kepada manusia, manfaat. Sebab tu kita ada peti ais dan sebagainya. Baik. Cuma yang nak disampaikan di sini, ini makna yang tadabbur ni, di sebaliknya. Ulama menafsirkan ayat yang ke-43 ni, ini adalah gambaran bagaimana Allah Ta'ala membangkitkan manusia di padang mahsyar. Sebenarnya ayat yang kita baca ni, ayat yang menceritakan bagaimana Allah nak membangkitkan manusia semula di padang mahsyar, sama sebiji macam mana Allah nak keluarkan pokok daripada bumi. Contoh, kalau kita tengok dalam ayat yang lain, Allah Ta'ala kata, wa yursilu 'alaiha husbanan minas sama'. Allah Ta'ala menyatakan dalam ayat yang lain, fayuhyi bihil arda ba'da mautiha kadzalikan nusyur. Allah Ta'ala kata macam mana awan ni turunkan air hujan di tanah yang mati kering kontang, kemudian menghidupkan balik bumi yang mati itu dengan mengeluarkan tumbuh-tumbuhan. Hujung ayat tu Allah Ta'ala kata apa? Kadzalikan nusyur. Macam itulah kamu bangun di padang mahsyar. Rupanya bangun padang mahsyar nanti, sebelum malaikat Israfil tiup sangkakala, ibu sekalian kena tahu macam mana Allah ciptakan jasad kita balik. Kita dah duduk kat bumi lama dah ni. Dah lah bumi ni, kita duduk dalam tanah dah hancur dah. Bumi tu pula Allah hancurkan. Bila Allah cipta bumi mahsyar, macam mana Allah nak cipta balik jasad kita? Dalam hadis sebut, dalam tafsir ayat tadi juga sebut, Allah datangkan satu awan. Awan tu bukan sama macam awan kat dunia ni lah, sebab langit dah tak ada dalam masa tu. Allah datangkan satu awan. Awan tu akan turunkan air. Bila air hujan tu, setiap titik air hujan akan jatuh pada setiap jasad manusia. Jatuh, tuk. Yang ni akan bangun. Tuk.
Jadi berbilion-bilion lah. Sebab manusia berzaman Nabi Adam sampai kiamat kan banyak kan. So Allah turunkan air hujan tu, turun titik-titik, bukan turun nak bagi keluar pokok. Bila jatuh je kat tanah kita duduk tu, jatuh je, semua jasad kita ni akan bercantum serta-merta dan akan keluar daripada, dan bumi tu, wa idzal quburu bu'thirat, dan kubur tu akan terbuka. Jasad kita dah elok dah. Bila malaikat Israfil tiup je sangkakala kedua, baru roh akan berterbangan masuk dalam jasad, baru kita akan keluar. Tapi sebelum roh tu nak dikeluarkan dengan tiupan sangkakala kedua, Allah nak ciptakan jasad kita balik yang telah hancur, hanya semudah Allah turunkan hujan saja, dan semudah Allah keluarkan pokok. Ya. Jasad tu macam kita sekarang tu macam mana? Macam kita sekarang. Dah. Dalam hadis menyebutkan semua manusia akan dibangkitkan mengikut umur ia dimatikan. Siapa meninggal umur 68, bangun pun 68. Meninggal umur 90, bangun pun 90. Jangan rasa bangun-bangun dah muda dah. Kalau meninggal tua, bangun pun tua. Meninggal muda, bangun pun muda. Meninggal bayi, bangun pun bayi. Ya. Ya. Kalau aksiden badan dia hancur, dia akan tak hancur lah. Dia bangun di padang mahsyar tu Allah sempurnakan, tapi keadaan parahnya itu seperti dia aksiden. Bangun umur yang sama tapi jasad tak sama. Potong kaki sebab kecil manis ke apa, dia bangun ada kaki. Cuma umur dia mati tu pada umur berapa, dan fizikal rupa dia masa mati tu masih dikekalkan. Tapi apa yang terputus, yang terkoyak ke, kena makan ke apa ke, itu semua Allah bagi balik lah. Cuma beza umur sama, rupa fizikal pun sama. Gagak kalau dah meninggal umur 90, diri tak larat, nak pergi kat padang mahsyar larat kan? Tapi jangan risau, kerana masa tu kita berdiri, dikuatkan kita dengan amalan masing-masing. Ada orang meninggal tua, bangun macam orang muda, sebab amalan dia banyak. Ada orang mati muda, bangun macam orang tua, pasal amalan dia sedikit. So dia, pokok pangkal dia semua bertitik tolak bergantung pada amalan kita. Amalan tu menjadi penentu usia dan kudrat kita masa kita bangun di padang mahsyar. Amalan kita bergantung kepada redha Allah jugalah. Kan banyak amalan, tapi tak semuanya Allah. Amalan yang Allah terima lah. Kan? Yang tak terima tu lainlah ceritanya. Tak ada. Tak ada pakaian. Tapi ada yang tak cakap kata kalau kita orang yang menguruskan orang yang meninggal dan sebagainya kan, yang kapan ada tak sebut dia akan diberi pakaian. Ya. Ada Ustaz kalau siapa yang Betul. kan kapan kan. Ada saya ceramah dalam Riyadhus Salihin tu. Semua bangun dalam keadaan telanjang, tak berkhitan, berkaki ayam, ya. Dan awan-awan yang Allah cipta itulah yang akan teduhkan manusia daripada terik matahari itu berdasarkan amalannya. Tapi orang yang telanjang tu bergantung pada amalan dia yang tertentu, Allah Ta'ala akan bagi dia pakaian lah, sutera daripada syurga. Antaranya, salah satunya bila dia kafankan jenazah, atau dia tolong bayarkan kain kafan tu, pengurusan tu. Itu termasuklah salah satu amalan dia. Ya. Okey. Kemudian yang kedua, okey, tadi umpamanya Allah turunkan air hujan, dan perkataan yang menyebutkan min barat, daripada sejuk, min jibalin fiha min barat. Perkataan barat, sejuk, ini juga adalah satu gambaran bagaimana mensifatkan bahawasanya di dalam neraka juga ada siksaan sejuk.
Saya pun baru tahu. Rupanya kita duk ingat dulu dalam neraka ni semua panas. Tak. Sebenarnya dalam neraka ada di mana tempat-tempat dalam neraka tu Allah seksa ahli neraka dengan keadaan yang amat sejuk. Sejuk yang mematikan. Sebenarnya ibu sekalian, sejuk ni seksa tak? Seksa. Dia bukan panas je seksa tau. Sebenarnya sejuk juga menyeksakan. Kita duduk sejuk aircon tak apalah. Ni kalau yang negatif tu, saya pernah tengok orang tu beku badannya macam orang yang jatuh dalam lautan Atlantik tu kan, yang ais tu. Seksa tu. Macam mana dia kesejukan, dia mati, sikit-sikit dalam badan dia tu dibekukan. Macam kita ambil manusia masuk tempat peti ais, bekukan dia hidup-hidup. Tak seksa? Jangan main. Seksa tu. So rupanya dalam neraka pun ada seksaan kesejukan. So Allah Ta'ala nak bagi tahu sebenarnya apa yang kita tengok wujud dekat dunia ni sebenarnya wujud di akhirat. Kita tengok ada api. Api tu Allah turunkan daripada langit untuk di dunia ni sebagai alat untuk masak, untuk kemudahan, membakar, untuk bakar petrol ke bakar apa nak jana ni kan, kuasa. Tapi dalam masa sama sejuk yang Allah bagi ais tu pun, walaupun di dunia bagi kita manfaat, di hari akhirat dia akan menjadi satu alat untuk mengazab manusia. Alat untuk mengazab manusia. Itu satu benda yang kita nak kena tahu. Sebab tu dalam hujung ayat ni Allah Ta'ala kata yakadu sana barqihi yadhhabu bil absar. Daripada langit juga selain pada Allah bagi sejuk, Allah kata Allah timpakan pada siapa yang kendaki dan Allah tak timpakan kepada siapa yang Allah kendaki, iaitu apa dia? Petir ataupun kilat. Petir dengan kilat ni dia merujuk kepada sifat api lah. Petir kan bila kena kan, cahaya tu kan dia mengeluarkan percikan bakaran, yang mana pantas daripada pandangan mata manusia. So maknanya Allah nak bagi tahu daripada langit ni Allah turunkan api dan Allah turunkan padanya ais. Sebenarnya Allah nak bagi tahu walaupun api dan ais ini bagi manusia dekat dunia adalah untuk manfaat, tetapi di hari akhirat dia adalah merupakan suatu azab. Sebab tu kalau kita baca dalam surah Ibrahim kan, apa Allah Ta'ala kata apa? Qulna ya narukuni bardan. Betul tak? Ketika api itu membakar Nabi Ibrahim, Allah kata apa ke api? Ya nar, wahai api, kuni bardan, jadilah kamu sejuk. Tapi Allah kata stop sampai situ tak? Tak. Allah stop ayat sampai situ tak? Tak. Allah kata wasalaman. Sebab kalau sejuk saja Nabi Ibrahim pun akan wafat. Kalau api tu jadi terlalu sejuk pun Nabi Ibrahim pun akan meninggal. Tapi Allah Ta'ala kata sejuk yang salam, yang seronok, sejuk yang nyaman. Macam sejuk aircon, bila Nabi Ibrahim rasa sejuk aircon. Tapi kalau sejuk sangat Nabi Ibrahim akan meninggal. Ala Ibrahim. So maknanya Allah nak bagi tahu Allah berkuasa menjadikan api yang panas juga menjadi api yang sejuk. Sekarang ni ibu sekalian, manusia belum dapat cipta lagi api yang mengeluarkan haba sejuk. Tapi di dalam neraka Allah, api itu sudah pun wujud. Api itu sudah pun wujud. Api yang mengeluarkan suhu sejuk yang amat menyakitkan. Nak sangat ais kan? Allah boleh buat benda itu. Ya? Itu kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya? Baik. Kita sampai pukul apa? Oh, ya ke? Oh, okey. Baik, itulah. Saya boleh tengok ada gerak-gerak tu, saya boleh baca dah tu. Okey, kita berhenti sampai 43 Nanti insya-Allah kita akan sambung ayat 44 insya-Allah. Ya? Oh ya. Masa PKP hari tu lagi saya ada jual cheesecake. Lah ni
Lah ni saya buat ada sambal hitam, ada biskut almond, ada cheesecake. Ni semua buat sendirilah. Tapi dengan adik-adik lah, minta dia tolong buat. Saya seorang, saya tak larat buat. Jadi hikmah PKP tu boleh belajar masak lah. Saya tak pandai buat kek, tapi boleh belajar tu dan jadi minat. So kek ni saya buat sendiri. Jangan risau, halal insyaAllah. Halal jakim. Lepas tu cuma adik saya bagi cadangan. Dia kata jangan buat cheesecake biasa. Dia bagi cadangan trend sekarang ni, orang buat cheesecake Biscoff tu. Dia pakai jam Biscoff tu kan, yang orang duk viral, macam jam yang mahal tu. So saya bubuh yang tu lah, nak bagi dia sedap, ikut trend lah. Jadi ada saya bawa Biscoff Famous Amos dengan blueberry. Blueberry Famous Amos tu ada biskut Famous Amos lah kat atas tu. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa washabihi ajmain. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa, jammilna bil afiyah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kayakanlah kami dengan ilmu yang bermanfaat, dan hiasilah kami dengan akhlak yang terpuji, dan muliakanlah kami dengan keimanan dan ketakwaan, dan kurniakanlah, hiaskanlah bagi kami dengan kesihatan dan keafiatan untuk ketaatan. Allahumma ahsin a'malana wa tawwil umurana fi ta'atik wa barik lana fi ma a'taitana. Ya Allah, perelokkanlah segala amalan kami dan berkatikanlah setiap apa yang Kau berikan kepada kami, dan panjangkanlah umur kami atas ketaatan kepada Kamu ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin.